Dalam video kali ini aku nak ajak korang berborak berkenaan SBS Question Corner volume ke-106 yang telah dikeluarkan oleh Oda untuk siapa-siapa yang tak tahu apa itu SBS. Maksud dia yang senang nak mudah faham lah adalah anda tanya, Oda jawab. Begitulah. Atau nama Jeponnya adalah Shitsumon o Boshu Suru. Dan dalam SBS Question Corner kali ini ada cover sikit pasal Ryukugyu, Fujitora, Awakening Devil Fruit Law, CP9 dan banyak lagi. So kalau korang nak tahu info terbaru tentang watak atau perkara baru yang tidak diceritakan dalam anime maupun manga, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay? Alright, jom kita berborak pasal Admiral dulu. Sebab aku rasa part Admiral inilah yang paling mendapat sambutan dalam semua pendedahan SBS ini. Alright, berkenaan Admiral Green Bull. Dan ada penyoal bertanya, tapi pada aku lebih kepada confirmation lah. Sebab dia tanya, dalam chapter 905 Green Bull cakap dia dah 3 tahun tak makan sebab menyusahkan hidup dia. Bermaksud dia adalah forest yang berupaya untuk berfotosintesis. Selama dia memperoleh nutrisi, dia tidak memerlukan kepada makanan. Dan dengan pernyataan ini Oda membenarkan. Seterusnya berkenaan tatu Green Bull. Jadi Oda menerangkan tatu yang ada pada tubuh Green Bull tu adalah berdasarkan klasik Rakugo title Shinagawa Shinjiu. Shinjiu bermaksud membawa seseorang bersama-sama dia apabila dia mati. Namun nampaknya Green Bull memiliki tragic past bersangkut dengan wanita. Sebab tu dia mencanting tatu tersebut pada tubuh dia. Alright, seterusnya adalah berkenaan justice yang dipegang oleh Green Bull. Dan Oda begitu sekali justice yang dipegang oleh Fujitora. Dan untuk justice ni aku nak hurai panjang lebar sikit lepas ni. Which is Green Bull ni dengan determined justice dan Fujitora dengan righteous justice. So berkenaan justice, sebelum ni kita ada dua justice yang paling famous sekali lah, which is absolute justice dan juga moral justice. Pada asasnya justice dalam One Piece ni secara mudah fahamnya sepatutnya bermaksud melaksanakan hukuman terhadap jenayah yang dilakukan oleh penjenayah mengikut hukum perundangan. Tak kisahlah penjenayah tu Lanun ke, Mountain Bandits ke, Revolutionary Army ke dan sebagainya. Tapi sebagaimana yang kita tahu, justice yang dipegang oleh world government ni bukannya telus sangat pun. Ada je penjenayah dengan kesalahan berat diringankan atau tidak dilaksanakan hukuman pun. Dan ada pula hukuman dilaksanakan dengan begitu kejam ke atas orang yang tak bersalah pun. Kau tengok macam mana yang berlaku dekat Lulusia Kingdom kan. Tak apa yang ada dekat sana pun kita tak tahu sampai harus dilenyapkan. Dan macam dalam dunia sebenar pun kan, ada Marine yang betul-betul bersemangat dengan prinsip justice ni, tapi ada juga yang memegang prinsip diorang yang tersendiri berkenaan justice. Contohnya macam Aokiji Kujan yang memegang konsep lazy justice. Sedangkan orang macam Rob Lucci memegang konsep dark justice atau Yami no Segi. Kita boleh tengok declaration Lucci ni tentang dark justice ni dalam chapter 426 masa Luffy tengah lawan Lucci. Lucci cakap, aku akan ikut perempuan yang mencabar world government itu sampai ke hujung-hujung dunia. Perempuan tu of course lah yang dimaksudkan adalah Nico Robin lah. Dan pastikan dia mati demi sebuah nama dark justice. Hanya Marine atau ejen world government yang boleh dikatakan korup ni selalu menunggang erti kata justice dalam menutup tindakan mereka dalam melaksanakan sesebuah justice. Tindakan tersebut termasuklah hukuman yang melampau, bahkan sesebuah hukuman sehingga terkena tempias kepada orang yang tak bersalah. Tapi diorang claim tindakan keterlaluan diorang itu adalah perlu demi menjaga keamanan dunia. Contohnya kalau korang tengok cover story pasal CP9, korang akan perasan benda ni. Kalau korang nak tahu pasal cover story CP9 ni, korang boleh klik link di ruangan description yang mana aku ada cerita pasal The Untold Story of CP9. Dalam cover story tu kita boleh tengok tindakan keterlaluan Lucci terhadap Candy Pirates sampai warga-warga tempatan kat situ lebih takut kepada Lucci berbanding Candy Pirates tu. Satu lagi dark justice moment ditunjukkan oleh Rob Lucci adalah pada satu pulau ni. Masa Buster Call dihantar ke Enies Lobby, Vice Admiral Doberman kat sini ada cerita pasal Lucci. Pada zaman dahulu, 15 tahun dahulu, ada satu pirates ni berjaya menjajah sebuah kerajaan yang berada di bawah world government dan diorang berjaya menangkap 500 askar kerajaan tersebut. Bila askar-askar tu kena tangkap, negara tu jadi defenseless lah dan Captain Pirate tu minta world government jadikan dia raja untuk negara tu, barulah dia akan bebaskan semua askar-askar kat situ. Jadi world government hantarlah budak Lucci ni, dia pergi menyusup masuk ke dalam bilik kurungan 500 askar tu dan bunuh semua askar-askar tu
tahu sebab katanya kelemahan adalah sebuah kesalahan. Dan pada usia dia 13 tahun, dia menjadi seorang ejen elit CP9 dan mengambil prinsip dark justice. Lepas tu kita ada pula absolute justice, dan prinsip ini dipegang oleh banyak marine termasuklah ejen world government. Contoh orang yang memegang absolute justice ni termasuklah Fleet Admiral Sakazuki Akainu, Vice Admiral Onigumo dan kebanyakan ahli member Cyberpol. Alright, antara jenis justice yang lain selain daripada righteous justice yang dipegang Fujitora, kita ada determined justice yang Green Bull tadi, lazy justice yang dipegang oleh Aokiji yang dicakap masa dekat Long Ring Long Land Arc dalam chapter 319. My motto masih hidup in the Navy is lazy justice. Kizaru pula dia memegang unclear justice sebab kadang-kadang dia macam elok, kadang-kadang boleh jadi kejam gila. Tengok dalam chapter 508, mula-mula elok je dia tanya Hawkins, cik pinjam masa sikit, ada nampak Sentomaru tak? Yang si Hawkins pula sibuk duk tilik nasib dia. Ni Royal Flush, ni Triple Three of Kind, yang ni Straight Flush, yang ni okey, nampak gayanya 0% untuk hidup. Lepas tu kau kaki sampai. Tadi nampak macam nak sembang elok, sekali dia main attack mengkhinzir buta gitu je. Lepas tu Akainu dengan absolute justice, kita boleh tengok apa yang dia buat dekat Survivor of Ohara macam mana kan. Dia boleh letupkan sampan-sampan Ohara tu, padahal dah tahu dah dekat dalam sampan tu semuanya orang kata apa, orang yang tak bersalah lah, orang kata warga-warga tempatan Ohara je. Tapi dia kata mana tahu mungkin ada sarjana Ohara juga menyelinap masuk dalam sampan tu, letupkan je. Lepas tu dekat Marineford kan, sampai muka Kobe pun dia nak letupkan. Lepas tu Thuru, tu ejaan nama dia kan, TFURU, Thuru. Justice yang dikatakan adalah cleansing justice yang didedahkan dalam SBS volume 58 apabila Oda menerangkan tentang Devil Fruit Suru pada waktu tu. Bekas Fleet Admiral Sengoku pula dia memegang prinsip reigning justice seperti mana yang diterangkan dalam Beaver Cut One Piece Visual Dictionary. Alright, seterusnya. Okey, sudah kita cerita pasal Admiral tadi. Sekarang ni dalam SBS Question Corner 106 ini juga ada menerangkan tentang Awakening Devil Fruit milik Trafalgar di Waterloo. So basically Chrome ini adalah satu lagi version untuk Room yang dia buat dalam bentuk kecil, dan dia boleh salutkan Chrome dia kepada pedang Kikokunya. Jadi bila Kikoku tu berada di dalam Chrome, seperti mana Room, Law boleh manipulate apa-apa sahaja yang ada dalam Room tu. Begitu jugalah dengan pedang Kikoku yang disalut atau berada dalam Chrome tu, yang dia boleh panjangkan pedang dia. Jadi Chrome adalah teknik pertama Law dalam Awakening dia. Lepas tu Law juga ada satu lagi teknik Awakening dia yang mana dia mampu untuk hasilkan Room, tapi kali ini dia mampu untuk silentkan Big Mom. Maybe macam Kid yang nampak macam ada dua juga teknik Awakening, which is first dia mampu untuk transfer magnetism dia kepada Big Mom. Lepas tu dia boleh hasilkan Damn Pang yang akhirnya mengalahkan Big Mom tu kan. Lepas tu kita juga mendapat sedikit backstory dari satu karakter ni. So kali ni aku ada cover beberapa je lah tentang SBS ni, berkenaan dengan Sentomaru. Alright, sebelum ni judging nama dia dan juga pakaian dia, aku merasakan yang Sentomaru ni dari Wano tau. Tapi itulah, still dalam pendedahan SBS ni pun belum lagi mendedahkan asal usul karakter seorang ni. Cuma dia bagi tahu yang satu hari pasukan Marine menerima satu laporan bahawa beruang liar sedang menyerang manusia di sebuah pulau yang tidak didedahkan nama dia. So dari sini pada aku dah jelas menunjukkan bahawa pulau tersebut sudah pasti bukanlah Pulau Wano, sebab Wano adalah pulau yang tertutup. Jadi macam mana pula diorang boleh call Marine, melainkan pulau tu berhampiran dengan Marine base. Lepas tu Vegapunk pun ikut sekali tim Marine tu ke pulau tu untuk sediakan satu sistem ni yang boleh menghalang beruang. Apabila Marine tengah duk menyiasat satu bukit yang berbahaya kat pulau tu, tiba-tiba diorang berjumpalah dengan seorang budak yang telah mengalahkan semua beruang kat situ, yang tengah duk pakai baju sumo, dan sebenarnya dialah ketua untuk bukit tersebut, dan dia bernama Sentomaru. Dia adalah seorang budak yang telah dipinggirkan oleh penduduk kampung dia sebab tingkah laku dia yang agak ganas masa tu. Tertarik dengan kekuatan budak ni, Vegapunk telah mengambil Sentomaru jadi personal bodyguard dia. Jadi pendedahan ini telah menjawab persoalan yang telah berlaku dalam chapter 1069 yang mana Vegapunk telah arahkan Sentomaru untuk halang
kalau CP0. Dan Sentomaru macam rasa pelik sikit lah sebab awat nak kena berpakat dengan Lanun pula. Lepas tu Vegapunk macam mengungkit sikit, membuatkan Sentomaru terpaksa untuk akur kehendak Vegapunk. Alright, highlight terakhir yang boleh aku sajikan dalam video ini adalah info berkenaan S Snake, baby boa Hancock, bukan baby shark. Jadi Oda menjelaskan bahawa orang yang beku setelah terkena serangan S Snake adalah disebabkan oleh mereka tempted ataupun tergoda dengan kecomelan yang ada pada S Snake, bukanlah disebabkan keseksian dia ataupun disebabkan mereka melihat S Snake dengan pandangan bernafsu syahwat mereka. Oda bagi penjelasan macam ni sebab dia nak lari dari tuduhan pedofilia. Sebab ialah kan orang yang terkesan dengan Hancock 4 obviously disebabkan kecantikan dia. So orang jadi terangkat syahwat masing-masing sebab kecantikan Hancock. Jadi kat sini Oda nak cover balik lah, since S Snake kan kanak-kanak. Jadi kat sini sudah menerangkan bahawa orang-orang yang terkesan dengan Devil Fruit Mero Mero no Mi ini adalah mereka yang terkesan dengan kecantikan dan kecomelan. Ini adalah satu fakta yang baru sahaja di-establish sejak keluarnya SBS Question Corner 106 ni, dan masih lagi pada aku berada dalam konsep yang sama. Cumanya S Snake ni comel memandangkan dia kecil lagi, sedangkan Hancock pula dia cantik. Cumanya aku rasa kalau seseorang yang lain yang tak cantik, yang comot dan tak handsome juga menggunakan Devil Fruit Mero Mero no Mi ni, mungkin aku rasa lah kan orang-orang yang terkesan dengan karisma atau leadership yang ada pada seseorang juga maybe akan memberi kesan juga kepada orang lain. I don't know, I'm just guessing. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi